Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wa la ta'asir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu lagi pada hari ini dalam Huda Al-Quran, insya-Allah. Pagi-pagi ini kita sama-sama sahabat-sahabat mulakan dengan selawat tafrijiyah, insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghabu wajhihil karim wa ala وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kita dah selawat. Jom kita sama-sama mulakan pagi ini dengan bacaan ayat surah Al-Baqarah ayat 19. Okey, so, sahabat-sahabat nak mula hari ni, jom sama-sama dengan saya kita tengok mushaf. Kalau yang siapa dekat luar kan dalam kereta nak pergi kerja ke, Umi Rupiah bawa balik daripada masjid, tak apa, saya share kan kejap lagi, jadi kita boleh tengok dekat skrin sama-sama. Tapi kalau duduk kat rumah ke, dah sampai pejabat sekejap je, sebelum mula kerja tu ambil dulu Quran, terjemahan mushaf Quran dan juga terjemahan, boleh buka ayat 19 surah Al-Baqarah. Jom kita sahabat-sahabat baca dahulu. Baik, hari ni kita nak banyak tengok tentang hujan, petir. So sama-sama kita beri tumpuan dan perhatian. So jangan lupa dulu sahabat-sahabat like dahulu live ini dan juga boleh share kepada kawan-kawan. Tekan boleh tag juga nama kawan-kawan, sharekan dekat grup sekolah, grup universiti, grup kerja, grup jiran, semualah. Ambil saja link ini. Kalau sahabat-sahabat dari sahabat pencinta ilmu ada info kuliah, boleh tekan link yang kita dah bagi tu, boleh tekan share pada kawan-kawan. InsyaAllah sama-sama kita buat jariah pagi-pagi ini. Mungkin sahabat-sahabat kita pun tertunggu-tunggu kan bila nak mula kan. Rupanya dah mula dah 6.30, insyaAllah setiap pagi Isnin sehingga Jumaat. Jom. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Yang membawa maksud atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Sayyibin ini yang bermaksud hujan. Dan bukan sahaja hujan yang biasa ataupun hujan renyai-renyai, tapi sayyib ialah hujan yang lebat. Setiap satu perkataan hujan seperti matar, sayyib, berbeza dengan berbentuk banyak ke ataupun sedikit air yang turun dari langit. Yang disertai dengan kegelapan, petir dan kilat. Gelap, zulumat, ini gelap. Ra'dun, yang ni petir pula. Ra'dun, yang ini guruh. Barqun,
Sama lah kan, guruh dengan peti sama tak? Peti dekat barkun lah. Peti kilat-kilat kan, kita panggil peti tu kilat kan, yang cahaya tu. Jadi ra'dun ialah bunyi yang menggerunkan, dan juga barkun iaitu kilat. Dan kemudian mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara peti itu kerana takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Sadaqallahul azim. InsyaAllah sama-sama kita nak tengok pada ayat 19 ini. Ayat ini sebenarnya ada kaitan dengan ayat 17. Okay, ingat tak Ustaz dah bagi suatu perumpamaan seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala umpamakan orang-orang yang munafik. Kena ingat dahulu, kita sekarang ni dalam zon apa ni pada perbicaraan ayat sekarang ialah sifat-sifat munafik. Ya, kejap lagi saya akan simpulkan daripada ayat 12 daripada ayat 12 sampailah ayat 20 ada 10 sifat munafik yang mana Allah terangkan semua ciri-ciri sifat-sifat itu ayat ini. So kena ingat sekarang ni suatu perumpamaan kan Allah letakkan sebagai atau, maksudnya sebelum ni pernah ada dah, iaitu pada ayat ke-17 ayat 17. Kat sini perumpamaannya. Allah dah bagi perumpamaannya mathaluhum, iaitu perumpamaan mereka. Hum ni siapa? Siapa hum ni? Hum ni ialah orang munafik. Mereka itu dikhususkan kepada orang munafik. Ya, so kamathal. Jadi mereka ni seperti apa? Seorang yang menyalakan api. So kita tahu satu perumpamaan yang pertama, seperti mana mereka ini meminta, bila kita sebut perkataan istauqada dalam bahasa Arab, apa-apa sahaja yang bermula dengan alif sin ta. Alif qada wa qada lah maksudnya menyalakan. Jadi kalau ada alif sin ta, maksudnya meminta untuk dinyalakan. Contohlah sahabat-sahabat, kan kita biasa sebut istighfar. Betul ya? Istighfar. Sama kan? Dia mula alif, sin, ta. Jadi ghafara maksudnya ampun. Jadi bila ada alif, sin, ta, yang dimasukkan meminta keampunan. So dalam kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, kita minta keampunan dari Allah. Okey, sekarang ni misalnya dalam ayat ini, ayat 17, Allah kata seperti mana orang munafik ini meminta api, meminta untuk dinyalakan api. Ya, sebab apa mereka nak masak? Ya, api ni subhanallah sangat banyak fungsinya. Boleh guna untuk menerangkan tempat kita, boleh guna untuk masak. Kadang-kadang api boleh guna untuk memanaskan badan kita kan, kalau musim hujan, musim sejuk, musim snow, kita akan nyalakan api untuk panaskan badan. Depa yang minta, tapi bila depa minta, kita boleh tengok apa yang dia lakukan. Falamma adaat, bila dah terang. Piramli kata apa? Cakap dia terang. Sekarang dia dah minta dan kemudian pula dah terang, dah menyala dah api tersebut. Apa dia buat? Dia zahaba binurhi, dia tiup pula bagi mati api tersebut. Itulah misalan orang-orang munafik ini. Mereka imanan, mereka minta petunjuk dari Allah, tapi bila Allah bagi petunjuk, dia pula padamkan petunjuk tersebut. Ya, kenapa dia padamkan? Kerana ada syak. Ya, tidak yakin dengan Allah yang ada dalam hati, maka dia menafikan kebenaran yang Allah telah Allah berikan hidayah tersebut. Yang maksud api tadi ialah petunjuk kebaikan yang diberikan kepada mereka. Itu adalah misal yang pertama. Ustaz pun dah terang dah hari tu. Saya kena sebut balik sebab hari ini dalam ayat 20, kan, boleh tengok ayat 20, ayat 19, ayat 19, maksudnya
berkait semula dengan perumpamaan tadi, mathaluhum. So yang pertama, apa perumpamaannya? Seperti orang yang minta dinyalakan api kemudian dia padam, dan nombor dua, seperti hujan yang lebat, ya, yang hujan lebat yang turun. So kita akan tengok pada ayat ini bagaimana perumpamaan yang Allah nak maksudkan kepada manusia supaya manusia ambil ibrah, ya, sifat-sifat orang munafik. Baik. Kalau kita tengok, mereka ini seperti mana hujan yang turun daripada langit. Ya, mereka ini seperti hujan yang turun pada langit. Kita tahu sahabat-sahabat, hujan ini suatu yang baik. Ya, hujan ni boleh bahagi rezeki. Ya, hujan ni boleh menyejukkan bumi, menyuburkan bumi. Manusia boleh makan, ya, sebabkan ada hujan. Dan hujan ini bukan sahaja turun dengan air, tapi masalahnya hujan ini turun dalam keadaan gelap gelita. Sebab apa? Dia terlalu, bayangkan kalau macam nak berlaku ribut tu, ya, hujan yang sangat lebat, kan, dia akan jadi gelap sangat begitu. Ya, inilah perumpamaan mereka. Hujan turun dengan lebat, fihi dhulumat, dan sampai hujan tu gelap sangat, lebat sangat sampai gelap gelita. Bukannya satu gelap saja, tapi Allah kata fihi dhulumat. Dhulumat ni maksudnya banyak, ataupun kegelapan-kegelapan, ya. Banyak sangat kegelapan, dan kegelapan ni di sini yang dimaksudkan secara, bila sebut misal tadi, sebenarnya dia contoh je lah, contoh saja. Allah nak maksudkan ialah apabila sudah datang cahaya hidayah, mereka dah beriman tetapi mereka masih lagi berada di dalam keadaan yang gelap gelita. Gelap, tak ada lampu ke ustazah? Blackout ke? Tak bayar elektrik kena potong ke? Tak. Gelap yang dimaksudkan ialah yang mengumpulkan gelap yang dilihat dan juga gelap yang dirasai secara fizikal dan juga secara rauhani, ataupun secara yang tak nampak ni, mereka merasai kegelapan tersebut. Dia tak nampak, tergaba-gaba. Walaupun tadi dah turun hidayah, tapi mereka tetap berada di dalam kegelapan. Dia tak dapat nak beza, tak dapat nak ambil manfaat daripada hujan, tak dapat nak ambil manfaat daripada hidayah ataupun petunjuk yang telah Allah berikan. Bukan itu saja, bukan ada kegelapan saja sahabat-sahabat. Ya Allah, peti pun ada, guruh pun ada, kilat saling sambar menyambar, terlalu kuat. Orang kata dalam keadaan yang ketakutan, ya. Peti guruh dengan guruh yang sangat kuat, peti yang sangat berat. Begitulah situasi dan keadaan orang munafik. Mereka berada dalam keadaan yang apa? Tak tenang sahabat-sahabat. Sebab itu kalau kita kata untunglah kan mereka bukan untunglah, kalau kita kata tak apalah, diorang yang macam mana pun diorang beriman. Tak. Cerita dia begini. Orang munafik, mereka beriman kan pada luarannya, tapi hakikatnya dalamannya berada dalam keadaan tak tenang. Who says orang munafik ni tenang? Kenapa? Dalam dia, sekilat sabung menyabung. Ya, berada dalam keadaan yang tak keruan, tak tenteram. Ya, ra'dun wa barq. Ini adalah satu tamsilan kepada apa yang dirasai oleh orang yang munafik. Sehingga sahabat-sahabat, mereka meletakkan yaj'aluna asabi'ahum, mereka meletakkan tangan-tangan ataupun jari jemari mereka, bukan jari jemari tangan ya, tapi jari jemari. Asabi'a sebenarnya asal perkataan usbu' kalau tak silap, nanti kita tanya ustaz betul kata usbu', tapi maksudnya asabi' maksudnya banyak. Ya, asabi' maksudnya banyak. Bayangkan jari kita ni, macam mana kita nak letak semua jari ni dalam telinga?
Ustazah, muat ke? Besar sangat ke telinga orang munafik? Mereka sama badan macam kita, sahabat-sahabat. Kalau kita satu jari ni mungkin jari kelingking lah yang muat nak masuk telinga. Ibu jari pun tak muat nak masuk telinga. Macam mana dia boleh masukkan dalam telinga semua jari-jari mereka? Ini adalah suatu bentuk kecantikan ataupun majaz fil Quran. Ada majaz ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai kiasan. Kiasan Quran bila Allah cakap semua, asabi' semua kan, semua jari ni. Macam mana nak masukkan? Bila Allah sebut semua, tapi maksudnya adalah sebahagiannya. Kadang-kadang Allah sebut sebaliknya. Kadang-kadang Allah sebut rukuk dan sujud, tapi maksud Allah adalah salat. Maksudnya sebut sebahagian, tapi maksud Allah adalah yang semua, yang banyak. Jadi di dalam ayat ini, tamsilan ini ialah nak menunjukkan mereka berasa takut sehingga mereka masukkan, kalau bolehlah semua jari mereka nak masukkan, tapi yang muat satu saja kan. Kerana apa? Dalam keadaan mereka takut, hadaral maut, rasa macam azab mati itu dah dekat sangat nak menyambar diri mereka. Hujan lebat, guruh, petir, sabung menyabung. Mereka ketakutan sehingga masukkan tangan dalam telinga dan mereka merasai, alamak, bila kalau aku mati macam mana? Kerana mereka tak yakin dengan janji Allah. Mereka tidak yakin dengan apa yang telah Allah berikan. Akhirnya ketidakyakinan itulah, sahabat-sahabat, punca dia tak tenang. Boleh tak sama-sama kita tengok, sahabat-sahabat, beginilah hakikatnya bila manusia itu berada dalam keadaan ketidakyakinan pada Allah. Dalam hati ni tak yakin pada Allah. Apa yang berlaku, semua benda tak kena. Semua benda tak betul. Buat macam ni salah. Buat macam ni salah, ke kiri salah, ke kanan salah. Kerana apa? Kerana tak yakin. Bila dia tak yakin, akhirnya dia takut dengan bayang-bayang sendiri. Bukan takut dengan Allah, bukan takut dengan dosa, tapi takut dengan keyakinan dia, kejahilan dia yang ada dalam hati dia. Na'udzubillah min zalik. Dan Allah sebut di hujung ayat ini, wallahu muhitun bil kafirin. Allah Subhanahu wa taala meliputi, mengetahui, tak ada siapa pun yang terlepas daripada pengetahuan hisab Allah Subhanahu wa taala. Dua perumpamaan kepada orang munafik, iaitu yang pertama pada ayat 17 tentang mereka meminta untuk dinyalakan api dan mereka padamkan, dan yang kedua seperti mana hujan lebat yang dengan petir dan guruh. Okey, boleh dapat dua ayat ini. Hari ini kita nak pergi yang terakhir, iaitu ayat 20. Ayat 20 ialah ayat yang terakhir menunjukkan sifat-sifat orang munafik. So kita baca dahulu ayat ni. Lebih kurang macam ayat yang kita baca tadi pada ayat 19, masih lagi berkait dengan guruh, saya tukar dia, masih lagi berkait dengan petir ataupun kilat. Baik, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitanir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza adlama alaihim qamu. Walau syaa Allah ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud hampir saja kilat, barqun tadi kilat, menyambar penglihatan mereka. Yakhtafu, menyambar. Absar, menyambar penglihatan mata mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa, al-zulama gelap, lawan kepada adaa. Adaa terang, bersinar, terang. Al-zulama gelap. Okay? Dia dua yang berlawanan. Alaihim qamu, lawan dengan masyaw.
Masyau maksudnya berjalan. Qamu dia berhenti. Nampak ya sahabat-sahabat? Ada dua apa kita kata kecantikan. Tiba kalau tak silap bentuk ayat ini kecantikan balaghah dalam Quran tapi ada dua perkataan yang berlawanan antonims iaitu adha'at lawan dengan adlama, masyau berjalan lawan dengan qamu berhenti berdiri. Walau sya Allah, sekiranya Allah mengkehendaki, sekiranya Allah nak, nescaya Allah pendengaran mereka dan juga penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, sahabat-sahabat, pada ayat 20, ayat terakhir cerita tentang sifat orang munafik. Yakadu. Ya, sahabat-sahabat macam mana sekarang? Okey lagi? Boleh lagi? Kalau tu boleh tulis kat ruangan komen. Ustazah okey lagi Ustazah. Tak sabar nak tahu cerita pasal kilat ni. Pasal peti ni. Okey, kalau boleh sahabat-sahabat boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah kita bersama-sama. Yang baru masuk, ahlan wa sahlan. Ada senang menonton Huda Al-Quran. Hari ni kita mula tadi ayat 19. Sebab semalam Ustaz habis ayat 18. Okey. Barqun. Yakadu. Yakadu dahulu kita nak tahu, yakadu ini sesuatu maksudnya hampir-hampir terjadi. Hampir-hampir. Bila Allah sebut yakadu, orang kata dah sipi sangat. Begitu maksud di dalam bahasa kita lah. Yataqarab ataupun qarbus syai'. Sangat dekat dengan peristiwa tersebut. Ya. Yakadul barqu. Hampir-hampir. Tak kenal lagi. Orang kata teringat pula cerita Piramli. Banyak pula cerita Piramli saya ingat ni kan. Dia datang betul-betul dekat muka hamba, muka better dia cakap jatuh kat muka dia tu kan. Tak. Dia kata kalau macam tu maksudnya ada benda buruk nak menimpa tuanku ni. Tak, dia tepi sipi dia macam tu kan. Jadi itulah maksudnya yakadu hampir-hampir. Dia tak kena tapi hampir-hampir. Baik. Apa yang hampir-hampir ni? Hampir-hampir peti tadi, kilat tadi menyebabkan mata mereka akan hilang penglihatan. Maksudnya hampir mereka buta kerana kilat tersebut. Kerana kilat itu bukan kilat yang datang saja, hampir menyambar penglihatan absarahum. Ya? Absarahum. Penglihatan mata mereka. Sampai situ. Jadi sahabat-sahabat boleh kita tengok suatu tamsilan bila Allah sebut tadi tentang hujan lebat berserta dengan guruh dan peti. Peti tadi bukan sekadar peti yang biasa-biasa, tapi peti yang sehingga hampir boleh membuatkan mereka buta. Okey, itu kita boleh lihat maksudnya tadi Allah bagi hidayah, ya. Allah bagi petunjuk, Allah bagi iman. So orang munafik ni dia dah rasa keimanan tu. Dia dah rasa macam mana solat, dia dah rasa macam mana baca Quran, selawat. Dia dah rasa. Tapi hampir-hampir hati mereka tak nampak cahaya hidayah. Dia bukan mata yang maksud Allah tadi tamsilan kepada mata, sebenarnya mata hati. Sebenarnya mata hati mereka hampir-hampir buta. Kenapa kau nak benci agama yang kau sendiri anuti? Mengapa kau tak nampak kecantikan, keimanan, kemanisan keimanan yang kau sudah rasai? Kenapa tak nampak? Sehingga kau hampir-hampir menjadi orang yang buta. Seperti pada orang kafir, khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka sudah ditutup. Maksudnya mereka dah buta hati dah. Hampir-hampir. Tapi mereka ada sedikit. Baik. Kita terus sahabat-sahabat, kullama, setiap kali bercahaya. Apa yang bercahaya ni? Apa yang adha'a, iaitu apabila datang barqun tadi, peti tadi datang, kan peti datang dengan cahaya, so dia nampaklah, teranglah kan. Terang. Mereka duduk dalam keadaan apa tadi? Gelap. Fihi zulumat, kan, berada dalam keadaan gelap. Bila datang peti tadi, kan ada cahaya, dan mereka pun nampaklah, kita boleh jalan. Jadi mereka pun berjalan. Sebab apa? Dah nampak dah cahaya. Tapi bila peti hilang,
Petir tak datang, petir kan ada kadang-kadang dia datang bukannya sentiasa kan. Datang lepas tu berhenti, lepas tu datang lagi petir. Bila tak ada datang petir tadi, maka mereka berada dalam keadaan gelap. Wa idza, apabila mereka berada dalam keadaan gelap, azlama alaihim, apabila mereka berada dalam gelap, tak nampak apa ni, ya Allah, gelap gelita, mereka tak nampak, mereka pun berhenti berjalan kan, tunggulah bila pula nak datang petir ni lagi supaya kita nampak cahaya dan kita boleh jalan. Allahu Rabbi, itu tamsilan luaran yang kita boleh lihat. Apa kiasan tadi maksudnya kepada orang munafik? Begini sahabat-sahabat, orang munafik ini bila dia dapat cahaya petunjuk, dia dapat keimanan tadi. Ada keimanan yang sesuai dengan nafsu dia, sesuai dengan rasa dia, sesuai dengan kemaslahatan dia. Oh, ya, dia kata, yang ni okey. Maka dia famshu. Maka dia kata, okey, ini okey. Sebab apa? Hidayah dengan kepentingan dia rasa ada sesuatu yang dia boleh ambil keuntungan daripada agama tadi. Inilah yang katakan orang yang menjual agama, orang yang menunggang agama. Bila dia nampak ada kepentingan agama, bukan kepentingan agama, kepentingan diri dalam agama, famshu fihi. Maksudnya dia pun jalan. Boleh, jadi boleh buat. Jadi bagus ni, untung. Kan? Tapi apabila wa idza azla, dia tengok hukum ni, oh, dia tak boleh ni, rugi kita. Tak untung mah. Bila tak untung dia kata, kamu jangan buat kan. Yang ni kita tak nak buat, yang ni kita buat senyap aja. Inilah perangai orang munafik yang bertuhankan nafsu, bukan bertuhankan Tuhan yang satu. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah nak, orang munafik ni bila-bila masa Allah boleh hilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Allah boleh tak hidayah Allah. Allah boleh menyebabkan mereka ni tak nampak hidayah Allah. Ya, sam'ihim iaitu satu alat, Ustaz selalu sebut, pendengaran kita ialah alat untuk belajar. Alat untuk kita dapat mengetahui ilmu. Tapi kadang-kadang kalau mereka dah degil sangat, bertuhankan hawa nafsu, syahwat dunia, maka sampai tahap kalau Allah nak jadikan telinga mereka ni tak mendengar ilmu, boleh. Ataupun hati mereka buta, tak dapat melihat cahaya Allah, boleh. La dhahaba bisam'ihim. Allah boleh menjadikan hilang semua tu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas setiap sesuatu. Ya, Allah boleh buat segala benda yang sifat harus, ada sifat mustahil. Wajib, mustahil dulu dan kemudian harus bagi Allah. Ya, maka perkara yang boleh tapi Allah tak akan buat, ya, bukan Allah tak mampu, tapi kita kena cakap betul-betul, ya. Allah mampu untuk buat perkara yang mumkinat atau perkara yang harus, ya, perkara yang mustahil. Seperti apa? Seperti Allah itu tiada, seperti Allah itu memerlukan kepada makhluk. Ayat itu tidak kuasa bagi Allah, tapi Allah berkuasa pada Okey, sahabat-sahabat, ya Allah, saya tak tahu lebih kurang ke ni, ya. Saya tak nampak dia ni. Okey. Saya tak masuk ayat 21. Ustazah ni lambat betul, tadi masuk ayat 19 dengan ayat 20 saja, ya. Sebab saya nak tutup pada hari ni, janji tadi pada sahabat-sahabat, ayat 12 kan? Ayat 12, yang start daripada sifat orang munafik. Ayat wa idza qila lahum, okey, ayat 11, ya.
Ayat 11. Bukan. Bukan ayat 11, bukan ayat 12. Wa minan nas. Ayat 8 lah. Allahu Akbar, Nurul Hidayah ni lupa pula. Ayat 8. Ayat 8 sampai ayat 20. Sorry, saya ulang balik. Ayat 8 sehingga ayat 20 adalah sifat orang munafik. Sebutkan pada hari ini ada 10 sifat munafik. Okay, yang pertama. Sifat munafik yang pertama kadzbun, iaitu dia mengingkari ayat. Kadzbun ini kalau kita tengok ayat ini, ya, ayat ini yang mana dia tidak beriman dengan Allah, tapi sebenarnya depannya kata beriman, tapi hakikatnya dia tak beriman dengan Allah. Dia menafikan, ya. Kadzbun. Nombor 2, khida, iaitu tipu. Sifat orang munafik ialah dia nak tipu Allah. Dia bukan nak tipu manusia. Suka buat helah. Makrun, suka buat helah. Kemudian nombor 3, sifat orang munafik ini safah. Safah ini ialah bodoh. Sifat orang munafik ini bodoh. Ya, kenapa? Sifat orang munafik ini kalau kita boleh tengok mana pada ayat sufaha kama amana sufaha ala innahum humus sufaha. Allah kata tak, sebenarnya mereka yang bodoh. Okey, safah iaitu mereka ini bodoh. Kemudian nombor berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 5, mereka bersifat dengan sifat istihza. Mereka suka istihza. Innama nahnu mustahzi'un. Mereka suka mengolok. Jom solat. Kalau solat dia bagus. Dia saja. Bukannya dia kata bagus tu bagus betul, tapi dia nak olok-olokkan kata yang betul tu. Dia mengolok. Bukan saja bukannya buat elok-elok ni, tak. Tapi cakap lain, tapi nak menyindir, nak memperolok-olokkan agama. Seterusnya 1, 2, 3. Dan ifsad fil ardh. Dia sifat orang munafik ialah melakukan kerosakan di muka bumi. Okey? Ifsad fil ardh. Kemudian yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombor 7. Nombor 7, jahlun, iaitu bodoh ataupun tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Di mana? Yang mana yang sebut mereka ini tidak ada ilmu. Sorry yang awal tadi al-kadzbun dekat sini tau. Sorry, yang tadi kat sini bima kanu yakdzibun. Kerana mereka berdosa pada ayat Allah. Sekejap kita nak cari dahulu. Jahil. Maksudnya dia tak ada ilmu. Ni walakin la ya'lamun. Mereka tidak ada ilmu. Jahil. Mereka tak tahu. Ini sifat orang munafik, tak ada ilmu. So nak keluar daripada kejahilan, nak keluar daripada sifat orang munafik, kena tuntut ilmu. Macam tu, ya. Kena tuntut ilmu kalau tak nak jadi orang munafik. Jom seterusnya 6, 7, 8. Dalal, iaitu sesat. Mereka berada dalam keadaan yang sesat. Ni. Ishtarawud dalalah. Mereka membeli kesesatan. So keadaan mereka ialah berada dalam Tazabzab ni saya pun tak tahu dekat mana. Kena tanya ustaz ni. Tazabzab. Sekejap, cari. Sekejap ya. Ustaz. Maksud dulu baca.
macam zubab. Oh, apa istilahnya? Zubab. Asal perkataan zubab? Zubab tu adalah tazab-zab, macam apa? Macam lalat. Zubab ni dia buat kerja dia macam mana? Dia pergi hinggap dekat tahi sini, kan kaki dia dah melekat tahi, dia pergi hinggap pula tempat lain, jadi dia pergi rosakkan, cemarkan tempat lain pula. Kaki dia tadi dah pergi dekat tempat yang tak elok, lepas tu dia pergi dekat makanan, lepas tu dia pergi sebarkan yang tak baik tadi tu kat makanan. Itu maksud tazabzub. Ustaz kata tazabzub iaitu yang membawa kerosakan, bawa kerosakan ke sana, bawa kerosakan kat sini. Itu sifat munafik. Terima kasihlah kepada Ustaz yang telah membantu kita, walaupun saya keluar tadi kejap. Dan yang terakhir, suhriyah bil mu'minin, iaitu dia menyindir orang mukmin. Dia menyindir orang mukmin. Kat mana kita cari yang mendidik orang mukmin itu? Orang mukmin menawat. Ni ila qalu innama mana menyindir? Menyindir. Ada tak perkataan sukhriyah kat sini? Ni mustahzi'un tadi kita dah ada dah, iaitu yang mengolok-ngolokkan. Mengolok-ngolok. Sukhriyah. Sukhriyah ni maksudnya menyindir orang mukmin. Dia menyindir ataupun dia dalam ini mungkin yang antara yang lebih kurang lah ya. Wa idza qila lahum amanu kama amanan nas qalu anu'minu sufaha. Dia menyindir orang mukmin. Maksud ayat ni ialah berimanlah kamu seperti mana orang lain yang beriman. Mereka jawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Dia kata orang yang beriman tu yang orang bodoh. Kata, kau nak suruh kita orang ikut orang beriman tu, dia tunjuk orang beriman tu di situ, dia kata, kau nak suruh kita orang ikut orang bodoh tu. Inilah maksud menyindir ataupun orang yang beriman. Subhanallah, alhamdulillah. Dapat dah kan 10, saya ulang lagi sekali. Tipu, kadzbun berdusta, khida'un tipu, makrun buat tipu helah, tipu daya. Yang keempat safah, bodoh. Yang kelima istihza, mengolok-ngolok. Keenam ifsad fil ard, membuat kerosakan. Yang ketujuh jahlun, iaitu mereka tidak berilmu, jahil. Yang ke-8 lalah tadi tu tadzabzub, iaitu memindahkan kejahatan ataupun keburukan, pindah ke tempat menyebarkan keburukan ataupun menyebarkan kemudaratan. Dan yang ke-10 muslimin bil mukminin, dia yang beriman. Alhamdulillah, minta maaf sahabat-sahabat. Saya nak isytiharkan lagi 8 hari saja lagi untuk kita tutup korban Yaman. Boleh scan saja QR code terbalik. Ini terus akan masuk dalam link untuk daftar Kurban Yaman 2022. Tinggal berapa hari lagi saja? 8 hari saja sebelum kita tutup pada 1 hari bulan Julai. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.